Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini Cikgu Umaira akan membincangkan bab 5 iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Jadi kita akan belajar subtopik yang pertama iaitu 5.1 iaitu kekongruenan. Standard pembelajaran kita adalah untuk membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Jadi pada video pada kali ini kita akan membezakan bentuk kongruen dan bukan kongruen. Bagaimanakah membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen? Jadi cuba kita perhatikan ketiga-tiga gambar ini. Yang pertama, dua keping jubin yang dipamerkan. Yang kedua, tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Fokuskan kepada tayar. Dan yang ketiga, menara berkembar Petronas. Jadi persoalannya di sini, adakah ketiga-tiga gambar ini, ketiga-tiga maklumat ini adalah kongruen atau bukan kongruen? Jadi apa yang kita dapat perhatikan, dua keping jubin, tayar depan dan tayar belakang kereta dan menara berkembar Petronas ini, kedua-duanya di side kiri atau kanan mempunyai saiz yang sama. Selain itu, bentuk kedua-duanya juga adalah sama. Kedua-dua jubin mempunyai bentuk yang sama, tayar depan dan tayar belakang kereta mempunyai bentuk yang sama dan menara di antara kiri dan kanan juga mempunyai bentuk yang sama. Jadi bentuk yang sama di sini walaupun kedudukan dan susunan yang berlainan. Jadi kesimpulannya, pasangan objek di antara dua keping jubin, tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta dan menara berkembar Petronas merupakan pasangan objek yang kongruen. Untuk lebih memahami bentuk kongruen dan bukan kongruen, kita akan meneroka bentuk kongruen berdasarkan sisi dan sudut seperti yang terdapat di dalam aktiviti di dalam buku teks muka surat 124. Cuba perhatikan di sini, kita ada poligon ABCD. Seterusnya, kita ada poligon yang hampir sama tetapi kita akan kenal pasti adakah ianya kongruen atau tidak dengan ABCD yang berwarna biru dan seterusnya yang berwarna kuning. Jadi kita akan lakukan aktiviti ini. Yang pertama, kita akan jadikan bentuknya sama. Apa yang perlu anda lakukan adalah dengan perhatikan panjang dan saiz sudut bagi setiap sisi empat yang dipamerkan atau yang terpapar di sini. Jadi kita akan buktikan yang mana satu atau yang mana dua atau ketiga-tiganya adalah kongruen. Jadi kita akan cuba gerakkan dan kita cuba tindih di antara satu sama lain. Okey. Okay, kita pusingkan titik putar je. Okay, apa yang kita perhatikan, yang berwarna biru tadi dapat bertindih sepenuhnya dengan poligon ABCD. Seterusnya, kita akan lakukan perkara yang sama untuk poligon yang berwarna kuning. Jadi kita akan putar supaya bentuknya hampir sama dan kita akan alihkan titik alihnya di sini. Titik alihnya kita tindihkan, seterusnya kita putarkan untuk titik putar supaya ianya bertindih. Okey, jadi apabila kita perhatikan, apabila titik putar sudah bertindih dan titik alih juga bertindih, kita dapati poligon yang berwarna kuning tidak bertindih sepenuhnya dengan poligon asal ABCD. Jadi kesimpulannya daripada aktiviti kita sebentar tadi, kita dapati poligon berwarna biru dan poligon ABCD adalah kongruen, yang mana dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi dan sudutnya adalah sepadan. Jadi dua poligon yang kongruen juga boleh bertindih secara penuh. Jadi panjang sisi sepadan di sini bermaksud panjang AB sama dengan panjang PQ. Jadi saya namakan untuk poligon berwarna biru sebagai poligon PQRS. Dan panjang BC sama dengan panjang QP. Dan panjang CD sama dengan panjang
PS di sini yang sepadan dengannya, dan panjang AD pula adalah sama panjang dengan RS. Jadi semua sisinya adalah sama panjang dan semua sudutnya juga mestilah sepadan, di mana sudut BAD di sini sama dengan sudut QRS. Jadi kita nampak warna yang sama, iaitu berwarna pink diwarnakan pada sudut. Sudut ABC berwarna biru sama dengan sudut RQP, warna biru juga untuk poligon PQRS, dan sudut BCD yang berwarna orange sama dengan sudut QPS yang berwarna orange juga pada poligon PQRS. Dan yang terakhir, bagi sudut ADC pada poligon ABCD yang berwarna biru gelap adalah sama dengan nilai sudut RSP di sini. Jadi inilah konsep dua poligon yang kongruen, mestilah sisi dan sudutnya adalah sama dan sepadan. Untuk lebih memahami, kita akan jawab contoh 1 di dalam buku teks muka surat 125. Soalannya di sini, tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen untuk gambar rajah segitiga ABC dan segitiga PQR. Seperti mana kita melakukan aktiviti penerokaan sebentar tadi, kita dapati dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama dan panjang sisi dan sudut yang sepadan, atau dalam erti kata lain, dua poligon yang kongruen boleh bertindih secara penuh. Jadi saya buat satu uji kaji di sini. Saya ada ada segitiga yang berwarna merah di sini. Kebetulan tudung saya merah, agak sukar untuk nampak tapi bolehlah. Jadi segitiga ABC yang berwarna merah, dan saya ada segitiga PQR yang berwarna biru di sini. Jadi kita dapati daripada aktiviti kita tadi, sekiranya dua segitiga ini adalah kongruen, maka ianya boleh bertindih secara penuh. Jadi kita cuba buat uji kaji ini. Okey, kita cuba tindihkan secara penuh. Okey, kita dapati segitiga ABC dan segitiga PQR boleh bertindih secara penuh. Jadi di sini kita dah dapat jawapan yang kedua-dua poligon ABC atau segitiga ABC adalah kongruen dengan segitiga PQR. Sekarang kita akan buktikan secara algebra pula. Okey, jadi di sini dari segi sudutnya kita nampak sepadan kerana semua nilai sudutnya adalah sama. Okey, kita akan uji untuk sudut juga di sini, iaitu kita akan cari sudut PRQ. Di sini kita belum buktikan lagi. Okey, jadi yang pertama kita akan uji panjang sisi terlebih dahulu. Jadi kita lihat panjang sisi BC di sini kita tak ada. Kita belum jumpa. Jadi kita akan cari menggunakan teorem Pythagoras. Jadi panjang sisi BC adalah 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 punca kuasa. Jadi kita akan menggunakan kalkulator. Punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, kita akan dapat 13 di sini. Jadi bila kita dapat 13 di sini, kita dapati panjang BC adalah sama dengan panjang RQ. Jadi dari segi panjang sisi sudah menepati. Jadi seterusnya kita akan uji pula dari segi sudut. Jadi kita akan cari sudut PRQ. Jadi sudut PRQ bersamaan dengan, untuk satu segitiga kita ada 180 darjah ditolak dengan 90 darjah di sini, dan tolak dengan 22.6 darjah. Jadi dengan menggunakan kalkulator, kita masukkan nilai, kita akan dapat nilai sudutnya adalah 67.4 darjah. Jadi kita masukkan nilai di sini. Okey, 67.4
darjah. Kita dapati sama dengan sudut ABC. Maafkan saya, betul lah, sudut ABC yang sepadan dengannya. Jadi di sini semua panjang sisinya sama dan semua sudutnya juga adalah sepadan. Jadi kesimpulannya, ukuran semua panjang sisi sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Maka kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Jadi segitiga ABC dan PQR yang kongruen dapat ditulis sebagai, kita buat segitiga ABC dan ini adalah simbol untuk kongruen. Sama dengan yang ada tilda di atasnya, segitiga PQR. Jadi kita dah selesai membincangkan soalan contoh 1A. Seterusnya kita bincangkan pula untuk soalan 1B. Kita ada poligon ABCEF dan poligon PQRSTU. Jadi saya gunting poligon yang sama untuk FEDCBA berwarna merah dan PQRSTU berwarna biru. Jadi kita cuba tindihkan. Okey, kita dapati, lihat gambar saya, ada lebihan berwarna merah di sini. Jadi berwarna biru dan merah tidak bertindih secara penuh. Jadi secara ideanya kita dah dapat kedua-dua poligon ini adalah tidak kongruen. Tetapi kita akan buktikan juga secara algebra atau pengiraan. Okey, yang pertama kita akan uji dari segi panjang sisi. Okey, sekiranya keduanya kongruen, semua panjang sisinya mestilah sama. Tetapi tadi kita dah buktikan secara eksperimen yang ianya adalah tidak kongruen. Jadi kita boleh cari panjang DC. Okey, panjang DC di sini. Jadi kita tahu untuk dapat panjang DC AB tolak FE iaitu 8 tolak 3 cm. Kita akan dapat 5 cm. Jadi DC adalah sepadan dengan RQ, tetapi panjang DC tidak sama dengan panjang RQ. Jadi ini juga telah membuktikan yang panjang sisi ke semua sisi yang sepadannya adalah tidak sama. Jadi walau salah satu sebab juga tidak mematuhi, ini menunjukkan ianya adalah dua gambar rajah yang dua poligon yang tidak kongruen. Jadi ini adalah jawapan penuh untuk soalan contoh 1B yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi untuk soalan contoh 1C, anda boleh lihat pada gambar saya. Jadi ini adalah gambaran kedua-dua gambar rajah ABCD, poligon ABCD dan PQRS. Kita cuba tindihkan secara penuh. Okey, kita akan lakukan. Sekiranya berjaya, ianya adalah kedua-dua gambar rajah yang kongruen. Sekiranya tidak berjaya, ianya tidak kongruen. Jadi kita dapati ABCD dan PQRS dapat bertindih secara penuh. Jadi kita dah dapat idea kedua-dua poligon ini adalah kongruen. Dan sekarang kita akan buktikan secara algebra. Jadi apabila kita lihat dari segi panjang sisi, kesemuanya mempunyai panjang sisi yang sepadan. Jadi kita lihat AB sama dengan PQ. Okay, DC sama dengan SR, CB sama dengan SP dan AD sama dengan RQ iaitu 7 cm. Jadi dari segi panjang sisi kesemuanya adalah sama. Jadi kita akan uji pula dari segi sudut. Jadi kita tiada sudut ADC di sini. Jadi kita akan cari sudut ADC. Jadi untuk dapat sudut ADC, kita tahu 1 segi 4 jumlah sudutnya adalah 360 darjah, jumlah sudut pedalaman. Jadi kita akan tolak di sini 90 darjah. Seterusnya di sini 83 darjah. Dan kita akan tolak di sini juga 90 darjah. Jadi hasilnya kita dapati iaitu 97 darjah. Jadi kita dapati ADC sebenarnya adalah sepadan dengan sudut SRQ. Jadi sama nilai dengan sudut SRQ. Jadi ini membuktikan sudutnya juga adalah sepadan. Jadi jawapan akhir kita boleh tulis ukuran semua panjang sisi sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Seterusnya kita akan uji pula untuk 1D. Sama juga, anda boleh lihat gambar saya di bawah.
Jadi saya ada segitiga ABC berwarna merah dan segitiga PQR berwarna biru. Apabila saya cuba tindihkan secara penuh, saya cuba tindihkan, saya dapati wang berwarna biru adalah lebih besar, atau dalam arti kata lain, kedua-dua poligon atau segitiga ini tidak dapat bertindih secara penuh. Jadi kita dah dapat jawapan ianya adalah tidak kongruen. Jadi kita akan buktikan pula secara algebra. Dari segi panjang sisi kita lihat tiada perbezaan di sini. Jadi kita lihat di sini 8, 8, di sini 8 juga 8. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Sekarang kita boleh cari sudut ACB, iaitu di sini. Jadi kita kenal pasti sudut ACB sekiranya kongruen, ianya sepatutnya bernilai 50 darjah. Jadi apabila kita kira di sini segitiga sama kaki, bermakna di sini juga 70 darjah. Jadi untuk dapat sudut ACB, satu sudut dalaman bagi segitiga adalah 180 darjah ditolak dengan 70 darjah tolak dengan 70 darjah. Jadi kita dapati 40 darjah. Jadi tidak sama dengan sudut RPQ. Jadi ini membuktikan kedua-dua segitiga ini adalah tidak kongruen seperti eksperimen kita sebentar tadi. Jadi ini adalah jawapan akhir untuk contoh 1D. Jadi sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua di luar sana. Sekian, terima kasih.